mereka yang tak berkesempatan untuk masuk kelas masa kita belajar pasal suhu hari tu, video-video ni masih ada dekat pada website Padlet. So link untuk Padlet tu saya dah lampirkan pada pada Telegram. So boleh tengok ya. Right. So untuk bahagian ini ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya tak? Belum masuk pembelajaran hari ni ya, masih lagi pengurusan kelas. Ada apa-apa nak tanya? Elisha, ada apa-apa nak tanya Elisha? Elisha dia tak ada. Okay, Dania pun tak ada. Alright. Okay, Elisha, do you have any questions? Okay. Alright. Mari kita discuss balik mengenai tekanan darah. Okay. Semalam kita berhenti pada Puan Siti punya Puan Siti punya apa ya? Puan Siti punya Puan Siti punya tekanan darah. Okey ya, gambar ya. So daripada gambar ni, tekanan darah Puan Siti adalah seperti dalam gambar. Okey, cuba baca soalan di situ. Jika bacaan di tekanan darah Puan Siti masih tidak dikawal dengan baik, apakah kesan tekanan darah macam ni terhadap kesihatan Puan Siti? Nyatakan jawapan di Telegram ya. Nyatakan ruang komen tu sebab kalau saya ambil ni daripada channel. So sebenarnya discuss board tu untuk channel. Okay. So boleh tak kamu tulis jawapan kamu, kesan tekanan darah Puan Siti ni kalau tak dikawal, kesan dia apa? Tulis jawapan pada Telegram. Okay, cuba tengok gambar. Okay, gambar, saya tunjukkan gambar lagi, tengok gambar lagi sekali, saya terangkan lagi sekali. Pada gambar ni adalah gambar tekanan darah Puan Siti. Kalau tekanan darah... Cikgu, discuss board ni macam mana ni? Oh, tak payah. Discuss board tu abaikan, kamu tulis jawapan dekat write a message. Okay. Balik saya padam abaikan discuss board tu. Sorry. Okay. Terus tulis type kat sini. Typekan jawapan anda di sini. Apa kesan dia? Apa penyakit yang dia boleh dapat? Apa yang penyakit? Apakah penyakit atau apakah okey ya, saya dah betulkan caption kat situ. Hanya tulis jawapan pada ruangan write a message tu. Type je terus. Terus type. Okey, apakah kesan dia kepada kesihatan? Puan Siti akan dapat penyakit apa bila tekanan darah macam tu? Okey, Kaisara kata darah tinggi. Ada idea lain? Oh, kerap marah. Itu punca. Bagus Elisha. Idea dia tu ada. Punca dia kerap marah. Ya, mungkin. Punca kerap marah tu menyebabkan tekanan darah dia begitu. Tu punca ya Elisha lagi. Ada lagi idea? Haziq ke, Koyum ke, Nasha ke ada idea? Faiz tengah tulis. Oh, darah tinggi peringkat 3. Oh, ada kemungkinan boleh dapat diabetes. Okey. Okay, so good idea. Thank you Kaisara, Elisha, Ain dengan Najiha. Okey. Makan tak jaga, sakit jantung. Alright. So, lagi tulis. Bagus. Elisha, if you have an idea, you write in the chat. Kalau ada idea, tulis dekat ruang chat dalam Google Meet, okay? Alright, okay, good. So, daripada jawapan kamu, okay. Yes, daripada jawapan Kaisara, Ain dan juga Zihan, okay. Kesan secara langsung dia ialah
Puan Siti mengalami penyakit darah tinggi, dan penyakit darah tinggi tu sebagaimana Ain sebut ialah penyakit darah tinggi peringkat 3. Kesan selepas itu, kesan daripada mempunyai darah tinggi, lepas dapat darah tinggi, kalau tak jaga lagi, antara risiko-risiko penyakit yang boleh Puan Siti yang perlu Puan Siti ambil tahu ialah penyakit seperti stroke, macam Zihan sebut stroke, boleh dapat macam Faiz Daniel sebut sakit jantung, dan mungkin ada kemungkinan mendapat diabetes atau diabetes dengan atau kencing manis, benda yang sama ya, disebabkan oleh tapi yang keempat, ripple effects yang keempat yang juga kita kena consider kalau darah tinggi ialah kegagalan buah pinggang. Diabetes tu jauh sikit kesan dia. Mula-mula bila tekanan darah tinggi peringkat 3 ni, kesan dia ialah penyakit darah tinggi, kesan langsung dia. Selepas itu risiko yang seterusnya ialah penyakit stroke, sakit jantung, kegagalan buah pinggang. Itu 3 penyakit yang Puan Siti kena ambil tahulah risiko-risikonya. Okay, good idea. Thank you so much. Okay, sekarang ni okay, seterusnya ialah kita jawab soalan seterusnya ialah soalan ini. Okey, cuba lihat soalan ini. Kalau anda seorang doktor, bila tengok blood pressure yang macam ni, apa nasihat anda kepada Puan Siti? What do you think? What would you advise to Puan Siti? Puan Siti, what you should do? Okey, anda seorang doktor, anda nak nasihatkan apa pada Puan Siti? Okey, macam mana nak jaga kesihatan tu Haziq? Bagus idea Haziq ni. Jaga kesihatan tu secara spesifik ni nak jaga macam mana? Apa yang kita kena buat untuk jaga kesihatan? Kita kena dari segi apa? Makan, bersenam. Okey, good. Bersenam 3 kali seminggu. Bagus Haziq. Idea Haziq tu pencetus. Okey, bila makan ikut piramid makanan yang betul. Tahukah anda kita sekarang dah ada piramid makanan yang baru? Nanti kejap ya. Saya share piramid makanan Malaysia. Sekarang kita dah ada piramid makanan yang baru piramid makanan Malaysia yang baru. Dulu piramid makanan nasi kat bawah. Sekarang ni piramid makanan yang baru, sayur dengan buah kat bawah. Okey. Bila bercakap pasal piramid makanan kan, kejap ya. Saya reply. Okey ya. Saya hantar di sini gambar piramid makanan yang baru. Okey. So okey ya, tadi Haziq cetuskan idea dengan mengatakan Puan Siti kena jaga kesihatan. Kaisara kata kena makan ikut piramid makanan yang betul. Please be alert, kita sekarang sudah ada piramid makanan yang baru, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan berada di bawah sekali. Dulu karbohidrat dekat bawah sekali. Sekarang sayur-sayuran di tapak piramid makanan, di atas dia barulah nasi, karbohidrat, sumber karbohidrat seperti nasi, mi dan lain-lain lagi lah. Okey, kemudian protein yang datang daripada produk tenusu atau susu atau ikan, ayam, telur dengan daging. Legum tu ialah kekacang. Okay, legum tu adalah kekacang. Itu peringkat yang ketiga. Atas sekali yang kita kena kurangkan ialah minyak, gula dan garam. Okey, selain daripada itu, bersenam, bersenam 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 minit. Kemudian makan ubat, betul, sebab ada bila tekanan darah tinggi,
kita akan dibekalkan dengan ubat untuk mengawal tekanan darah. Jadi pemakanan ubat ni dia ada time dia. Mungkin dos dia ialah 4 kali sehari atau 3 kali sehari setiap berapa jam kan. Jadi kena makan ubat secara berjadual dan berdisiplin. Okey, Alicia dia bagi idea relax and meditate sebab sebagaimana yang Ain sebut, jangan overwork, jangan kerap marah. Jadi untuk menenangkan keadaan, menenangkan fikiran, relax and meditate tu pun sesuai. Okey, menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Ya, betul. Di klinik kesihatan, especially untuk warga emas atau warga umur yang 50 tahun dan ke atas, kita memang boleh buka rekod di klinik kesihatan, rekod untuk pesakit-pesakit darah tinggi. Dia ada pemeriksaan perubatan berkala yang kita kena pergilah, especially untuk warga emas di kampung-kampung. Untuk kita digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan secara tahunan. Doktor akan cek semualah, kolesterol level, cek tekanan darah, cek kandungan gula dalam darah dan sebagainya, dia cek semua. Okay, so thank you so much for all of your contribution. Memang daripada submission kamu ni, saya dapat melihat kamu mempunyai pengetahuan yang baik mengenai penjagaan kesihatan untuk orang-orang yang darah tinggi. Okey, mari kita tengok soalan terakhir untuk Puan Siti ni. Okey, untuk kita yang belum lagi kena darah tinggi ni, pada pendapat kamu, apakah langkah pencegahan awal untuk mengelakkan tekanan darah tinggi? Can you give me two examples of preventive measures? Dua langkah pencegahan awal. Two example of preventative measures in order to avoid high blood pressure. Dua langkah pencegahan awal untuk mengelakkan tekanan darah tinggi. Ada idea tak? Apakah langkah pencegahan untuk elak darah tinggi? Minum air kosong secukupnya setiap hari. Maknanya bila kita minum air kosong, kita minum air kosong secukupnya tu ialah kita ikut piramid makanan lah kan, 6 hingga 8 gelas. Gitu. Bagus. Idea seterusnya. Okay, Haziq Dania tadi macam mana idea Haziq dengan Dania pula? Qayyum, Qayyum pun belum bagi idea lagi ni. What is your idea? Berapa orang kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sebentar ya.
Okay, good. Mari kita lihat. Okay, Faiz, tulis Faiz. Good. Okay, mengawal pengambilan makanan, mengawal pengambilan garam. Good. Menjaga pemakanan dengan mengikut saranan piramid makanan. Antara saranan yang baik untuk pemakanan ialah saranan suku separuh. Pinggan suku separuh iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Okey, saya kongsikan di Telegram sekarang. Menjaga pemakanan mengikut piramid makanan. Kalau piramid makanan tu macam overwhelming sangat kan, banyak sangat lapis. Ini adalah contoh saranan cara kita nak susun pemakanan kita pada pinggan. Okey. Ini nama dia ialah diet suku separuh. Diet tu maksud diet ialah bukan berlapar, tetapi diet tu ialah cara pemakanan. Okey. So dalam gambar ini yang saya lampirkan ni, Pinggan Sihat Malaysia suku separuh. Separuh daripada pinggan tu kita isi dengan sayur dan buah-buahan. Suku atau 1/4 daripada pinggan itu kita isi dengan sumber karbohidrat, nasi ke, mi ke, roti ke, dan suku lagi 1/4 lagi kita isi dengan sumber protein. Katalah kamu nak makan sandwich kan, so mungkin roti tu adalah 1 keping saja. Kemudian sayur-sayuran dengan buah-buahan separuh pinggan, dan suku pinggan lagi adalah kamu isi dengan, kamu nak buat sandwich, mungkin kamu pakai scrambled eggs ke, telur kan, telur rebus ke, atau mungkin ada hot dog ke kan, burger ke, gitulah. Okey. Kemudian pengambilan vitamin seperti vitamin C yang mencukupi, kena ada hobi untuk mengurangkan stres, pemakanan yang cukup mengikut piramid makanan, melakukan aktiviti senaman yang konsisten. Okay, good. Buat aktiviti yang membolehkan memeluhkan badan, menghasilkan peluh. Contoh berjoging, berbasikal dan sebagainya. Okay. Bagus. Semua idea-idea ni adalah idea yang baik, dan saya berharap walaupun kita semua dalam PKP dapat at least kamu dapat ke halaman rumah untuk membuat aktiviti fizikal seperti lari setempat ke, atau buat senaman-senaman yang senaman-senaman yang sesuai seperti skipping ke atau lompat bintang ke. Itu semua untuk membantu meningkatkan kesihatan diri kita. Alright. So hari ni kita dah habis discuss dan mengenai tekanan darah, dan kita dah jawab soalan mengenai tekanan darah. Sekarang ini kita nak masuk kepada teknik pengukuran badan untuk topik BMI. Okey, kamu klik pada gambar yang saya lampirkan di Telegram sekarang. Okey, klik, tengok boleh, bila klik boleh nampak gambar tu besar kan? Okey, bila kamu klik pada gambar ini saya lampirkan, pada gambar ini saya lampirkan maksud indeks jisim badan atau body mass index. Body mass index. Body mass index atau nama akronim dia BMI ialah ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Cara kita nak ukur ialah berat badan kita bahagi dengan ketinggian kita kuasa 2. For example, katakanlah Puan Siti berat dia ialah 70 kilogram. Kemudian ketinggian dia ialah, saya tulis kat sini, berat Puan Siti ialah 70 kilogram. Ketinggiannya pula adalah 157 cm. Okay, cara kita nak kira ialah mula-mula
kita kena convert atau tukarkan 157 cm tu kepada meter. Okay, so 157 cm kalau kita nak tukarkan ke meter, kalau kita nak tukarkan ke unit pengukuran meter, kita buat 157 bahagi dengan 100. Jadi jawapan dia ialah 1.57 meter. Jadi ketinggian Puan Siti dalam meter ialah 1.57 meter. Okey. So berat dia kita tak payah convert sebab dalam pengiraan jisim badan kita memang guna kilogram. So cara nak kira BMI Puan Siti ialah 70 kg bahagi dengan 1.57 kali 1.57. Okay. Cuba kamu kira berapakah BMI Puan Siti? Sama ada kamu 70 bahagi 1.57 kali 1.57 atau 70 bahagi 1.57 kuasa 2. Maksud dia sama. Cuba kamu kira berapakah BMI Puan Siti? Tulis jawapan dekat ruangan chat tu ya. Berapa kamu dapat BMI dia? Bundarkan. Banyaknya Zihan. Cuba kira balik Zihan. Banyak sangat tu. Okey. Okey. Okey, 28.4. Ada orang yang dapat jawapan lain tak? Aiman pun tak ada kan hari ni? Pelik juga bila Aiman tak ada. Okey, 28. Okey, kira-kira betul tak dapat 28.4? Yang lain cuba kira juga. Kira. Kira dulu. Saya tak kata lagi 28.4 tu betul ke tak? Elisha pun tak ada. Elisha ada sekejap tadi. Okey, tak apa. Akil tak ada. Cikgu nak tanya boleh? Ya, boleh. Macam mana nak kira? Saya dapat 172. Sama macam Zihan tadi, 172. Okey, kamu dapat 172 sebab Sekejap ya. Mula-mula kamu cuba Elisha buat macam ni. Kaedah macam ni pula. 1.72 kali 1.72 dulu. Dapat berapa? Cuba Elisha. 3.44. 1.72 kali 1.72 pula. Sorry, betul. Saya yang salah. 1.57 kali 1.57. 1.57 kali 1.57 berapa lah? Cuba kira Elisha. Saya dapat 3.14. Elisha, 1.57 kali 1.57. Takkan kalkulator saya yang salah? Saya dapat 2.5. 1.57 kali 1.57. Dia darab ke tambah cikgu? Darab. Oh, darab. Tambah. Dapat 2.46. Okey, 2.46. 70 bahagi dengan 2.46. Dapat berapa?
70.46. 70 bahagi 2.46. Okay. Dapat berapa? Dapat 0.03. 70 bahagi 2.46. Kira balik tu. Ni seorang lagi. Faiz pun dapat 172 Ish. Kejap, saya screenshot saya punya jalan kerja. Kejap ya. 70 bahagi 1.57 kali 1.57. Mana korang dapat 172? Itulah. Tak apa. Saya screenshot jalan kerja saya ya. Tak apa. Dia mungkin masuk kalkulator tu ada sedikit error tu. Tak apa. Saya screenshot. Kurungan kot? Tu kurungan tak ada kot. Sekejap ya. Saya share saya punya screenshot cara saya masukkan dalam kalkulator. Okay? Tak apa. Sebab memang masa kita upper form ni yang kita apa nak kata ya, yang kita betul-betul guna kalkulator dengan macam-macam subjek guna ni. Sekejap ya. Okay, saya share dekat sini cara saya masukkan dalam kalkulator. Cuba masukkan macam tu. Cuba Elisha dengan Faiz masukkan macam saya masukkan. Dapat tak? Okay. Untuk mereka yang dah siap, okay, cuba kamu kira BMI kamu sendiri pula. Tak payah share berapa BMI kamu ya, saya faham. Kalau nak share pun tak apa, tapi kalau tak share pun tak apa. Sebab kita cari kita try apply untuk cari BMI sendiri. Cuba. Elisha macam mana? Elisha dapat tak macam saya dapat? Faiz dapat tak macam saya dapat? Okey, alhamdulillah. Okey, so anak-anak sekarang ni semua orang cuba kira BMI masing-masing pula Alright. Ya ke? Tak apa. It's okay. Okay, Elisha pun betul dapat 28.4. Huyo, BMI 16. BMI 16 ni bahaya juga ya. Kurang berat badan ni, Zihan. Zihan ni kurang ni berat badan ni. The idea is 20. 20 pun okey. 28.4. Oh, okey, 28.4. Okey ya. 28.4 tu untuk ni ke? Untuk Puan Siti. Terkejut saya Daniel. 28.4. Ya ke? Jangan Najiha. Kenapa? Siapa yang sebut benda ni hoax? Okay. Siapa yang sebut? Dia sebenarnya kalau kita ikut World Health Organization, selain daripada BMI, satu lagi pengukuran yang lagi tepat ialah ukur lilit pinggang. Dan ukur lilit pinggang, bacaan ukur lilit pinggang ni dia ada satu jadual untuk kita refer. Kalau macam kita orang Asia, kita kena ikut jadual ukur lilit pinggang orang Asia. Dan kalau Caucasian, orang putih, ada dia punya jadual dia. Tapi yang semua orang boleh guna regardless of whether you are white ke, Asian ke, Japanese ke, BMI boleh digunakan. Kita masih lagi guna BMI. So dalam bio pun kita belajar BMI. Oh, I see. Betul. BMI tak take into account fat, muscle and overall body composition. Sebab itulah United Nations suggest untuk penggunaan ukur lilit pinggang tu. So, tapi untuk level kita, kamu baru introductory science, kita guna BMI. BMI is a good introductory parameter. Okay, nanti saya boleh kongsikannya ukur lilit pinggang tu macam mana ya.
34.2. Sekejap, Kaisara ni salah kira kot. 34.2. Kalau macam umur saya ni 34.2 macam logik ah. Cuba Kaisara kira balik. Okay. Okay. So kenapa saya minta kamu kira? Okay, kenapa saya minta kamu kira? Sebab daripada BMI Puan Siti, kalau kamu tak kira BMI kamu sendirilah. Cuba kira, cuba tengok pada jadual yang saya baru berikan ni. Puan Siti tadi dapat 28.4 kan? So Puan Siti bawah kategori apa? Cuba tulis dekat dalam Telegram, Puan Siti adalah dalam kategori apa? Okay. Kalau bawah 18.5 tu macam si Zihan tadi, hang tu kurang jisim badan, kurang. Ini kalau bawa pergi New Zealand ni mungkin terbang sebab angin sana kuat. Ringan sangat Zihan ni. Okay, kena berpaut pada tiang nampaknya Zihan ni. Okay, cuba tengok. Cuba kamu berikan kategori untuk Puan Siti ya. Bukan kategori Najihah ya, kategori Puan Siti kan. Sebab Najihah tulis berlebihan jisim badan tu saya confuse. Untuk Puan Siti ke untuk Najihah? Tak kot, Najihah kurus ya. Najihah orangnya sihat tubuh badan. Okay, Puan Siti dapat berapa? Faiz? Aduh Najihah. Okay, oh yes, Alicia pun dapat jawapan yang betul, berlebihan jisim badan. Okay, good. Cuba tengok bandingkan apa tadi? BMI Puan Siti dengan jadual yang saya telah berikan. Okay. Peliknya hari ni Takif tak ada. Takif tak ada, Aiman tak ada. Saya rasa ganjil sekali bila watak-watak ni tak ada kan? Ke dia? Okay. Mungkin dia ni kot. Dia apa nama dia? Dia tak boleh masuk voice chat kot. Alright. Ganjil sekali ya bila watak-watak yang selalu masuk ni tak ada. Okay, good. Semua jawab Puan Siti berlebihan jisim berat, jisim badan. Overweight lah. Dalam dalam istilah bahasa Inggeris ni kita panggil overweight. Okay. So, berikut saya lampirkan pula bila kita ada risiko atau berada dalam kategori jisim badan berlebihan. Okay, saya lampirkan gambar seterusnya iaitu kesan sampingan apabila jisim atau berat badan berlebihan. Okey, kesan dia adalah serangan jantung, high blood pressure atau tekanan darah tinggi atau istilah lain ialah hypertension. Okey, kemudian diabetes mellitus, komplikasi sendi dengan tulang sebab berat badan yang berlebihan menyebabkan tulang-tulang kita pada sendi bergesel antara satu sama lain dengan lebih gerak, menyebabkan tulang kita cepat haus. Cuba kita fikirkan, ada tak lagi kesan sampingan jisim berat badan berlebihan? Tak semestinya dari aspek kesihatan, dari aspek lifestyle ke, dari aspek kehidupan seharian ke. Apa masalah bila kita mengalami atau seseorang itu mengalami berat badan berlebihan? Okay, self-conscious and low confidence. Itu adalah dari segi psikologi, bagus.
That is a good idea. That is a good observation. Alicia, do you have any ideas? What do you think are the effects of overweight, being overweight for an individual? Ya, susah nak bergerak, betul tu. Bila dah duduk susah nak bangun, nak panjat tangga susah, ya. Okay. Okay, Aiman. Syasha tertekan kot. Okay, tak apa. Okay, self-conscious, susah nak bergerak, good. Cepat letih, ya. Tak bisa menjawab pula. Cuba memahami dari sudut orang gemuk ni, apa masalah dia. Dan ya, kenapa susah untuk makan ya? Kenapa orang overweight susah untuk makan ya? Okay. Kemudian kurang, apa maksud kurang imbangan badan? Apa maksud? Susah untuk okay, malu. Okay, malu. Okay, good. Good idea. Aiman tadi ada tadi apa idea Aiman? Apa masalah-masalah bila kita jadi gemuk? Normal. Okay, 20.3 is good. Saya bukanlah kata normal untuk umur, sebab ada je orang yang umur muda macam kamu tapi BMI dia berat badan berlebihan. Tapi sebab saya dah tengok video Kaisara kan, so saya pelik lah kalau BMI kamu besar sangat. Sebab saya dah boleh tengok Kaisara ni orang dia macam mana kan. Okay. So, okay, they have less balance. Okay, so orang sebagaimana Najiha punya idea, orang yang berlebihan berat badan ni antara isu-isu dia ialah keseimbangan badan, dia punya ability untuk move around tu kurang lincah kalau kita bandingkan dengan orang yang berat badan dia normal. Okey anak-anak, hari ini kita dah selesai membincangkan saya nak merumuskan kelas kita pada hari ini. Pertama, kita buat sedikit review mengenai tekanan darah. Tekanan darah. Yang kedua, kita berkenalan dengan BMI. Macam mana cara nak kira BMI, dan bila kita dapat nombor BMI tu, kita bandingkan dalam satu jadual BMI untuk memastikan kita dalam atau nombor tu menunjukkan BMI tu pada kategori apa. Okey. So sebelum kita berakhir, saya ada beberapa survey nak buat mengenai refleksi kelas. Jadi cuba tengok